Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa zakkirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah. Tidak dilupakan juga kepada pengurusi Masjid Seri Mungkal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Lebih-lebih lagi nikmat berada di penghujung bulan Sya'ban yang kita sedang menuju ke bulan Ramadan. Ya, nak atau tak nak tuan-tuan, kita akan menuju ke bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu ni tuan-tuan. Maka tunggulah dengan keadaan kita menambah ilmu kita, dengan melaksanakan persediaan-persediaan supaya apa tuan-tuan, Ramadan yang akan datang ni dia tak jadi sia-sia. Kenapa? Kita sentiasa merindukan Ramadan, kita sentiasa nakkan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepadanya insya-Allah. Baik. Muka surat 108. Iaitu perkara yang ke-9 boleh. 4 perkara yang lebih baik daripada syurga dan lebih buruk daripada neraka. Kita faham tuan-tuan, tak adalah tempat yang paling baik yang Allah ciptakan tuan-tuan lebih daripada syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan, pencipta syurga tu lebih baik daripada segala-galanya. Itu yang kita kena faham dulu tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, tidak adalah bondo yang lebih buruk daripada apa tuan-tuan, neraka. Tetapi difahamkan pada kita. Baik. 144. Memang jauh itu ya. Astaghfirullahalazim. Baik tu ada tanda ya, tengah lam. Baik. Dah baca 2 kali rupa ya. Baik. Muka surat 144 ya. Kita masih lagi berada pada perkara yang ke-9. Minta maaf tuan-tuan ya, dah jauh rupa patah baliklah. Iaitu 5 syarat kebahagiaan dunia dan akhirat yang kita dah sebut sebelum ni. Dan kita tengok pada muka surat yang ke-44, 144 tu. Berkaitan dengan perkara yang pertama di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu hendaklah memperbanyakkan zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, kerana sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menyelamatkan seseorang hamba dari setiap kejahatan di dunia maupun akhirat selain berzikir kepada Allah Ta'ala. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah. Ni yang kita dah baca di punya matan yang sebelum ni tuan-tuan ya. Kalimah la ilaha illallah. Maksud kata apa tuan-tuan? Sebaik-baik zikir. Kan, sebesar-besar zikir. Maksud kata, kalau kita tak ada sebut benda lain, sebut itu ya. Ulama kata memadai dah. Memadai dah. Tapi kita ni apa tuan-tuan? Suka kan dengan rantaian zikir-zikir yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, dan apa yang telah dianjurkan oleh ulama-ulama kita tuan-tuan. Baik, maka kerana itulah tuan-tuan, dengan kalimah la ilaha illallah ni apa jadi tuan-tuan? Dakhalal jannah, kata Nabi. Kan, kamu akan dimasukkan dalam syurga. Kan, sebab apa tuan-tuan? Sebab kalimah la ilaha illallah tu menjadi bukti kepada pengukuhan syahadah. Itu sebab dikata pada kita apa tuan-tuan? Sejaddidu imanakum. Hendaklah kamu ni memperbaharui iman kamu. Dengan apa tuan-tuan? Biqauli la ilaha illallah. Dengan sentiasa sabut. Ataupun dengan berlazim menyebut
la ilaha illallah. Kenapa tuan-tuan? Itu salah satu daripada apa tuan-tuan? Perkara yang menjadi kita ni apa? Sentiasa memperbaharui iman. Ya, dengan apa tuan-tuan? Kalimah la ilaha illallah. Bukan saja disebut, tapi apa tuan-tuan? Difahami dalam hati. Ya, difahami dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, kamu janganlah memperbanyakkan percakapan selain berzikir kepada Allah. Erti kata apa tuan-tuan? Banyak cakap tu kalau boleh kurang kan? Apa yang lebih banyak? Zikir. Zikir. Kan kita pernah dengar kan? Ustaz-ustaz kita ni kata apa? Akhir zaman ni. Di zaman nanti akan berlaku zaman kebuluran. Yang menyelamatkan manusia tu zikrullah kan? Dia zikir sampai dia konyang. Kita lagi zikir, lagi lapar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab zaman kita ni banyak makan tuan-tuan ya. Kenduri pun jual tuan-tuan. Ada kedai nak puasa ni. Lagi melampau kenduri tuan-tuan ya. Dia dah tahu dah. Puasa hari Selasa lebih kurang lah tuan-tuan ya. Kalau tak hari Senin dan sebagainya. Dia sunat ficu hari Sabtu tu. Kita juga pergi makan tuan-tuan. Baik. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Cakap kurang. Tapi zikir banyak. Banyak bercakap dan sedikit berzikir akan mengorehkan hati kamu. Sesungguhnya, orang yang paling jauh daripada Allah ialah mereka yang memiliki hati yang sangat koreh. Subhanallah. Itu sebab tuan-tuan, bila banyak nak cakap benda-benda dunia, itu penting tu. Kalau tak ada faedah ni, tak usah cakap tuan-tuan. Tapi kalau ada faedah, silakan. Termasuklah yang dikatakan faedah tu apa dia tuan-tuan? Silaturahim. Dah lah jarang jumpa. Bila jumpa tu terkenang lah cerita, terkenang lah kabun, terkenang lah tanah, terkenang lah niat. Silakanlah tuan-tuan. Kenapa? Silaturahim. Selagi mana dia tidak bawa kepada benda-benda lara tuan-tuan. Tapi takkanlah dah lah lama tak jumpa. Ambil tasbih 100 kali la ilaha illallah dulu. Orang tu khabar apa kat kita? Bik tak payah jumpa kau. Kau ingat kau seorang yang banyak zikir. Kan kita takut begitu padahal kalau kita faham benda ni, yang kita ada sesada kita ni okey. Kan? Sebelum kita burak ni, kita 100 kali la ilaha illallah. Sebab apa? Kita dah belajar. Yang lain-lain ni, macam dia bagus benar lah. Ni. Itu sebab tuan-tuan, beberapa orang antara Pak Haji ni yang saya jumpa tuan-tuan, dia kata, Ustaz, ni Ustaz bila cerita bab zikir ni, saya malih. Tapi saya kagum tengok orang rumah saya. Kenapa pula? Dia kata, lepas subuh, balik sembahyang subuh kan, dia boleh duduk, zikir, wirid sampai sembahyang duha. Kalau kan bila dah sembahyang duha kan, baru dia bergoreh nak pergi sarapan lah, nak masak lah, apalah kan, dia duduk lah pula balik sebelum zuhur sekarang, sompek lah dia apa semua dan sebagainya. Yang kita ni, lepas bangun subuh, tengok TV, minum kopi, Kang, main duha sekejap Kang, dah nonggok balik tengok TV, tengok handphone. Dia kata, macam mana perempuan ni boleh rajin? Tanyalah dia orang rumah kau. Mestilah ada. Kenapa tuan-tuan? Pengisian tu jadual tu. Maksud kalau tuan-tuan ada jadual, tuan-tuan takkan abaikan jadual tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada jadual, apa jadi? Tuan-tuan main langgar ya. Hidup ni main langgar ya. Maka jadual kena ada tuan-tuan. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Tidak ada masalah bagi kamu untuk memulakan dengan yang mana pun. Maksud kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham itu zikir yang Allah suka, yang paling Allah nak, apa nak buat tuan-tuan? Mana-mana yang tuan-tuan boleh mulakan dulu. Tuan-tuan nak mula alhamdulillah dulu kah? Tuan-tuan nak mula la ilaha illallah dulu kah? Kenapa tuan-tuan? Semuanya termasuk dalam kategori disukai oleh Allah. Cuma ulama kata yang aulanya apa? Subhanallah dulu. Kenapa subhanallah dulu? Sebab nak menanam rasa kagum dan juga apa tuan-tuan? Membuang dosa makhluk yang mana tuan-tuan? Kita nak samakan Allah tu dengan makhluk tu kita dah buang dulu dah. Kita apa? Maha suci Allah. Kan? Tu bila masuk dalam tu apa jadi tuan-tuan? Kebesaran makhluk ni keluar. Tu sebab ulama kata afdalnya begitu. Tapi kalau tuan-tuan nak mula dulu dengan alhamdulillah, silakan. Sebab apa? Tuan-tuan rasa sajuknya buat alhamdulillah. Lepas tu sambung dengan subhanallah, tambah sajuk, tambah sajuk, tambah sajuk. Kenapa tuan-tuan? Zikir ni memang dia menyejukkan. Baik. Dalam hadis yang lain disebut, ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ucapkanlah subhanallah walhamdulillah. Dan ucapkanlah tabarakallah. Sebab tidak ada sesuatu ucapan yang menyamai. Apa dia? Keutamaannya daripada 5 ucapan ini. Maksud kata apa? Kalau tuan-tuan carilah zikir-zikir lain tuan-tuan, tak ada yang sama fadilat dia macam zikir yang kita sebut. Apa dia?
la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. 3. Yang lain tuan-tuan ada fadilatnya, tapi mana tuan-tuan yang menduduki pertama, kedua, ketiga, inilah dia. Mana kata apa tuan-tuan, ambil sikit-sikit. Ada sebab kita ni tuan-tuan, istiqamah ni dia sikit. Tapi apa? Dia kerap selalu. Tapi kalau banyak, dia tak istiqamah tuan-tuan, dia banyak tak istiqamah. Tapi kalau ada orang banyak beristiqamah, baiklah tuan-tuan. Saya baru ni ada kawan-kawan ni dah lama lah tak telefon ni tuan-tuan kan. Tiba-tiba dia telefon, dia kata apa? Dia ni asyik kono gangguan sahaja. Sampai kadang-kadang tidur, kojap terbaba. Tuan-tuan tahu tak? Dia cerita sama saya, terbaba. Jadi khabar terbaba tu bondo, dia tak faham. Padahal saja nak tanya dia, kau ni macam lah, kau ni bukan orang dari 9, dia kata. Terbaba pun tak tahu. Dia kata. Terbaba kata orang kau, lebih kurang lah. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Tak nyonyak. Dia maksud tuan-tuan, dia tak nyonyak, dia kata. Sebab apa? Kan bila sadar ada bau colok lah, kang sadar ada bau busuk lah, kang sadar ada bau ni lah, dia kata sampai kan dia tak boleh nak tidur. Tapi dia kata bila dia tiap-tiap kali jadi tu, dia tersadar tu, dia akan selawat kepada Nabi 3 kali. Kenapa? Sebab dia percaya benar-benar selawat ni bondo yang paling dokek dengan hati dia. Dia kata banyak bondo yang Allah beri bila dan selawat ni. Betul tak apa yang dan buat tu? Betul lah. Yang kau sebut tu selawat. Kalau kau pergi bantai nyanyi lagu rock, tak kena mengono ben. Sebab apa? Sebab bondo tu memang ada dalam susunan kehidupan kita tuan-tuan. Apatah lagi saat kita ni memang memerlukannya. Apa dia? Itu ketenangan jiwa, kan, kelapangan hati. Maka tuan-tuan, ucapan zikir selawat ni lah bondo yang menjadi mainan dalam diri dan lidah kita tuan-tuan. Jangan banyak bercakap bondo lain tuan-tuan. Tu sebab susah ponek lotih tuan-tuan. Jaga supaya apa tuan-tuan? Banyak kita apa tuan-tuan? Baca Quran dan zikrullah. Esok ni mana tak adalah apa, tapi ponek-ponek juga lah tuan-tuan. Kepala tu meletup-letup ya tuan-tuan kan. Dah kepala meletup pula. Kerja apa? Tengah makin koteh ni tuan-tuan kan. Jadi dia tak berapa ni, sebab apa? Tidur tak nyonyak tuan-tuan ya. Sampai rumah ke apa tengah tidur pun jentuh tangan. Apa hal bah? Sebab dia kata dulu tak pernah kono macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya mengajar waktu supaya apa, saya tak nak dalam bulan Ramadan. Saya bulan Ramadan saya nak kata apa tuan-tuan? Nak fokus tarawih, tadarus kan. Sebab apa tuan-tuan? Rugi rasa padahal kalau kita letak dalam kehidupan kita, nando tu tuan-tuan pun ibadah, apa masalah Tapi dah kita rasa itu bukan pengisian itu dah tuan-tuan ya. Itu bukan pengisian Sebab saya pernah lalui tahun lepas tuan-tuan, nak murojaah pun tak sampai tuan-tuan ya. Jadi bila tak sampai tu tuan-tuan tahu lah, bila jadi imam tu merapik sana, merapik sini, awak pun tak perhatilah tuan-tuan. Saya tak perhati. Tu sebab tuan-tuan, kita kena letak susun jadual sungguh-sungguh biar sampai masa Ramadan tu tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan? Sebagaimana Imam Malik tutup kelas pengajian ni tuan-tuan. Apa dia? Fokus. Bukanlah dia tak ngajar langsung, ngajar tuan-tuan tapi apa tuan? Kebanyakan masa dia tu ibadah puasa baca Quran zikrullah dan juga ada sebahagian masanya bersama dengan anak murid Bukan maksud dia tutup tarawih tuan-tuan. Ni maksud kata apa? Kuliah harian dia malam-malam tu rutin tu tak ada. Tu maksud dia. Baik. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus keberkatan daripada Allah. Maksudnya kata apa? Setiap bondo tak baca bismillah. Kan? Saya mungkin saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, apa-apa bondo nak buat, apa dia tuan-tuan? Cukup bismillah. Cukup. Ambil kerusi bismillah. Kan? Makan bismillah. Cukup dah tuan-tuan. Sebenarnya. Memadai dah. Kenapa? Sebab Ar-Rahmanir-Rahim itu apa dia tuan-tuan? Perkara khusus dalam sembahyang dan baca Quran. Kan? Tetapi kita ni suka bismillahirrahmanirrahim. Lebih baiklah tuan-tuan. Lebih baiklah. Kan? Sebab apa? Kita menghubungkan nama Allah Ta'ala tu dengan sifat yang paling baik atas dunia dan akhirat. Apa dia? Rahman atas dunia, Rahim akhirat tuan-tuan. Ni kita kata apa? Kefahaman kita bila menyebut nama-nama Allah. Maka tuan-tuan, kalau kita tak mulakan dengan nama Allah, apa jadi tuan-tuan? Habislah berkat Esailah tuan-tuan. Bila sojak sibuk-sibuk ni, bila nak pergi jogging tu dia macam tak ada mood benar tuan-tuan
Bila jogging tu kan kepala sakit, kaki sakit, pinggang sakit. Maka ada brother tu nampak, Ustaz, biasa mencanak pun ya. 2-3 hari ni berjalan je lah pula. Lotih lah bang. Dia kata, Ustaz, esei lah saya belajar satu benda, dia kata. Esei kalau nak lari elok, apa elok, esei mesti sebelum lari tu saya akan baca bismillah, Ustaz. Ustaz baca tak? Esei pun terfikir, tak iyo kan? Iyo tuan-tuan. Dia lah ingat saya tuan-tuan. Kita je nampak kita macam ponik tuan-tuan kan. Dia lah ingat, Ustaz baca tak? Saya kata, subhanallah. Kenapa lah kita yang nama Ustaz pun tak kerti bahasa? Tu nama kan, lupa, ponik. Dan apa yang paling penting tak ambil borek sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya kita tak ambil borek sebab kita kata bahawa apa tuan-tuan? Benda tu biasa. Pagi tadi tuan-tuan, lepas subuh tak ada apa-apa tuan-tuan. Baca bismillah, ram 8 km elok tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab penting kita ni tak sibuk bona tuan-tuan. Patutlah Nabi kata, jangan borek-borekan bona. Lupa apa tuan-tuan? Kita ni jaga sampai pukul 1 pagi ni tak sesuai untuk kehidupan kita. Maka hari ni pun sama lah, balik kan mesin Allah lap dulu tuan-tuan ya. Sebab apa? Kita banyak mikir bona atas urusan-urusan ni. Padahal selama mana kita buat tu atas kerana Allah, dia jadi ibadah. Dia jadi ibadah. Allahu Akbar. Termasuklah 2-3 hari ni nak pergi daftar anak sekolah ni. Termasuk daftar anak sekolah tu pun ibadah. Tapi kalau tuan-tuan rasa borek, letih lah nak beratur panjang, tunggu anak ambil buku apa, ambil baju. Habislah tuan-tuan. Tapi simpulkan hidup kita apa tuan-tuan? Itu semua adalah ibadah dan zikrullah. Kenapa? Kita nak buat kebaikan tuan-tuan ya. Sebab kalau tengok dalam grup ibu bapa ni tuan-tuan, ya Allah, macam-macam komplain tuan-tuan ya. Macam komplain, ni tak betul, ni tak bocor, ni tak betul. Sudah saya pun tak baca, nak tak putih. Kenapa tuan-tuan? Seolah-olah kita tak nak jadikan hidup kita ni ibadah dalam menguruskan sesuatu. Jadikan ibadah insya-Allah. Dia ringan. Pagi tadilah tuan-tuan saya baca bismillah 8 km boleh lari tuan-tuan. Tak sakit perut, tak sakit kaki. Kenapa? Kita lupa ke Allah Taala yang beri sihat hari ni tuan-tuan. Tak percaya sorry nak pergi cari buluh lomang tu bismillah. Nak mantai tak lama ni. Nak mesin rumput, bismillah. Jalan tuan-tuan, habis sebuah rumah kita mesin. Kenapa tuan-tuan? Benda tu barakah. Baik. Begitu juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus keberkatan daripada Allah. Mana Nabi pengarang kita tuan-tuan masukkan lagi hadis ini untuk apa? Ingatkan. Baik. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kamu aku tunjukkan tentang penyakit kamu sekaligus ubatnya? Penyakit kamu ialah dosa dan ubatnya ialah istighfar." Allah Akbar. Antu sobatlah tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita ni banyak sakit. Kenapa tuan-tuan? Banyak dosa. Untuk apa? Sebab Allah nak cuci, nak bersih dengan dosa, dengan sakit kita tu. Kan? Maka sebab itulah tuan-tuan, bila dapat perkara apa tuan-tuan, banyak-banyaklah istighfar. Jangan biarkan tuan-tuan. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tapi janganlah tuan-tuan bila sakit kepala tak pergi hospital pula. Rumah mak maulah pergi hospital, tak apa, ustaz khabar istighfar eloklah deh. Kan? Tuan-tuan, ya, kalau itu yang tuan-tuan percaya yakin, Allah beri. Kan? Tapi makin istighfar makin sakit dah timbul pula pemongak ustaz tu. Ni tak nak tu. Sebab kita ni tuan-tuan berada pada makam asbab. Sebab tuan-tuan semua dah tahu dah benda tu tuan-tuan, makam sebab betul deh. Kita semua bergantung kepada sebab. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Kita ni umat Nabi, yang Nabi kata apa tuan-tuan? Bergantung pada sebab. Bila pada sebab ni, apa nak buat tuan-tuan? Buatlah sebagaimana kita mengikut sebab-sebab yang baik-baik. Sebab-sebab yang baik-baik. Dah tahu sakit tuan-tuan, pergi klinik untuk apa? Ikhtiar. Itu nama sebab baik tu. Ikhtiar. Bukan kata doktor tu yang menyembuhkan segala, tak boleh. Itu kita banyak kali sebut tuan-tuan ya. Baik. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu menyebut istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.
Selalu kita baca hadis ni tuan-tuan ya. Cuma buat ke tidak tuan-tuan ya. Bila susah tu istighfar tak? Bila rasa polik tu tuan-tuan istighfar tak? Bila rasa joki tu habis macam geng-geng ni tanya lah ustaz. Ni ustaz. Inilah kerajaan kan bagi 2,000 penjawat awam. Habis ustaz. Pek 2,000 habis. Boleh apa? Sekolah anak baju. Itulah dia guna Kenapa nak kata habis pula? Pada saya tak kata habis. Tapi kita kata apa tuan-tuan? Guna pada tampek. Sebab apa? Budak-budak nak belajar, dia kena ada baju. Tapi sekolah ada baju Bukan boleh pakai baju rumah tu. Kan nak raya lagi kan? Ada baju Kenapa? Nabi suruh bercantik-cantik, berlawa-lawa. Janganlah anggap bondo tu habis. Tapi bila rasa habis, tak tahu ke mana. Yang tu yang kena istighfar tu. Dapat 2,000, loss up. Mana pun ya entahlah, dan pun tak tahulah. Nak khabar makan tak juga. Nak khabar ni tak juga. Yo tuan-tuan, lah tuan-tuan kan. Bila anak dah besar-besar ni tuan-tuan dulu, kalau bawa pergi makan ni tuan 50-60 ya. Bila semua dah besar-besar. Semua kaki makan tuan-tuan 200 setengah. Kita teman-teman saya dah tu. Saya sangput ke saya pergi makan. Tengok berapa 200 setengah. Masing-masing order boleh makan apa-apa kau? Suka hati order. Ni. Air watermelon. Watermelon minta tuan-tuan. Dulu kita mintaan, kan dia mintaan bayar 200 setengah. Astagfirullahalazim. Tanya rumah, kau nak sumbang berapa? Mana ada, abah lah bayar lah. Abah nak sudah. Kita pun khabar apa? Mudah-mudahan makan ni gajin mayang, pek dan pahala. Samput tuan-tuan ya. 200 setengah. Tuan-tuan pun melalui zaman tu tuan-tuan tahulah. Kan nak yang ramai-ramai tuan-tuan nak pergi jalan-jalan sesekali tuan-tuan kan. Terasa tuan-tuan ya. Dulu kecil-kecil sadar ulang senyum bayar tuan-tuan. Sekarang 200 setengah. Apalah yang kau makan, suka hati kau lah. Satu. Yang kedua sudah kita tak berani order. Siapa tak habis kita habiskan kan. Rumah kata order lah bang, tak macam bayar. Budak tak habis ni kita habiskan. Tapi nak kata apa tuan-tuan sampai rasa macam tu. Kenapa? Sebab itulah dia proses pembesaran dan sebagainya tuan-tuan. Anggap itu sebagai apa tuan-tuan, rezeki yang boleh kita beri supaya anak tu tuan-tuan besar boleh ibadah. Buat joki daripada jalan yang baik-baik mesti dia mengalir pada tompek yang baik-baik, bukan tompek yang haram. Sebab apa tuan-tuan? Kita beri makan pun makan yang baik-baik, kan makan benda yang haram kan. Mudah-mudahan baik. Tu sebab saya khabar geng-geng yang mudah-mudahan tak payahlah kecil hati macam itulah. Dan pun sama. Tanyalah mak ayah kita mungkin. Bila bawa pergi makan kedai tu, abah tu pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Kita pun ingat tuan-tuan ya. Abah makan apa? Sup ekor, nasi putih tu je lah. Anak-anak nasi goreng sotong, udang, belacak semua dimakan tuan-tuan ya. Tapi kita kata apa tuan-tuan? Zaman tu kita pula yang melaluinya tuan-tuan ya. Maka sebab itulah tuan-tuan, jangan anggap rezeki tu yang Allah beri tu tuan-tuan seolah-olah apa habis macam tu ya. Sedangkan kita sampaikan pada mulut anak dan isteri kita tuan-tuan, supaya dia jadi lebih baik dalam ibadah dan kehidupan dia. Baik. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu hendaklah menyebut la ilaha illallah dan istighfar. Tuan-tuan, bila saya buka balik-balik kitab ni tuan-tuan, patutlah tuan-tuan ada beberapa tariqat. Tariqat ni tuan-tuan salah dua yang ambil ni tuan-tuan kan. Ada nama Abu Bakar As-Siddiq dalam susunan zikir tu tuan-tuan ya. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Osman. Kenapa tuan sahabat-sahabat ni mereka yang mana tuan-tuan bertariqah dengan jalan yang mana tuan-tuan cara wirid zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan ni tak nak ambil tarikat ni tuan-tuan, tak apalah. Tapi mesti ada zikir-zikir yang masyhur yang tuan-tuan faham macam ni yang kita baca sama-sama. Maka bila saya baca tuan patutlah di pondok Ustaz Nasir tuan-tuan, dia tarikat Syazuliyah Darqawiyah. Dia daripada mana tuan? Daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok segala tu tuan-tuan. Subhanallah. Ada pula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu subhanallah. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Itulah susunan zikir. Sahabat-sahabat ni orang yang mana tuan-tuan? Kuat dengan zikir. Kuat dengan zikir. Yang mana kalau kita tak nak ambil zikir ni tuan-tuan, kita ni tak bolehlah jadi generasi yang terbaik sebagaimana sahabat-sahabat. Paling tidak apa tuan-tuan? Ni la ilaha illallah. Dan apa tuan-tuan? Dan istighfar.
perbanyakkanlah mengucap kedua-duanya, sebab iblis berkata, aku akan menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, sedangkan mereka menghancurkan aku dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Subhanallah. Mana bila kita kata la ilaha illallah, hancur lebu. Apa dia tuan-tuan? Impian iblis tu nak menghancurkan kita. Sebab kita dah lindung diri. Tuan-tuan ya. Tatkala aku melihat mereka seperti itu, aku pun akan membinasakan mereka dengan merayu kepada mereka untuk mengikut hawa nafsu, sehingga mereka mengira bahawa mereka tetap dalam petunjuk. Maksud kata apa? Bila lagi banyak zikir kita apa jadi tuan-tuan? Dia pun menyelinap masuk, dia kata apa? Kau bagus. Sampailah apa tuan-tuan? Kita menunjukkan ibadah. Yang tuan-tuan tenang tengok ni apa jadi tuan-tuan? Tu yang ada seorang brother tu tuan-tuan. Siapa nak cium Hajar Aswad kan? Tu. Saya pun tengok tu, subhanallah tuan-tuan kan. Kita tahulah tuan-tuan, dia nak bantu tu tuan-tuan, kita faham. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sebagaimana ulama-ulama kita ni sabut apa tuan-tuan, jangan sampai menyusahkan diri. Kan, jangan sampai menyakitkan diri dan orang lain, sebab itu bukan tuntutannya. Itu bukan tuntutannya. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba, silakanlah. Tetapi bukan macam tu, dirakam tuan-tuan ya. Dirakam, ditunjuk macamnya, baru bos macamnya. Kan, bawa orang pergi umrah, sekali package cium Hajar Aswad tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni usah marketing, betul-betul marketing. Tak apa tuan-tuan. Kalau dia ambil banyak 9,000, saya kurang sikit tuan-tuan, 8,900 je. Saya boleh buat. Tapi untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Tu sebab tu kerja iblis sampai macam tu lah tuan-tuan. Seolah-olah dia kata apa? Sampai kita bila banyak istighfar, banyak la ilaha illallah ni tuan-tuan, sepatutnya kita terlindung. Tetapi rupa kita ngikut dia. Apa maksud ikut dia tu? Dah mula rasa lebih pada orang lain. Sampaikan baru-baru ni lah tuan-tuan, saya pun kadang terkejut dan terkodu tuan-tuan. Bila ada orang tu tuan-tuan, dia cerita dengan saya. Dia tu, Ustaz tahu tak? Ada orang tu meninggal. Hajah tu meninggal. Bila kita pergi rumah jenazah dia mengiring ke arah kiblat tuan-tuan. Kat rumah tu, dia mengiring ke arah kiblat. Saya pun mulalah pelik, kenapa ngiring pula? Mana ada Nabi ajar jenazah kat rumah tu ngiring. Jenazah tu macam mana? Dilunju kan? Arah kiblat tuan-tuan, mana ada ngiring kan? Sejak bila lah ngiring? Disondai bantar depan, disondai bantar belakang. Dah ngiring jenazah tu tuan-tuan. Saya lalu dengar pun. Saya kata kenapa pula? Kita datang nak betulan. Suami kata jangan. Edan ni orang tasawuf. Dan tahulah, Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah maksud dia tuan-tuan. Betul lah kata Imam Malik tu. Orang kalau belajar tasawuf tapi tak belajar fiqah, tempang. Begitu juga kalau dia belajar fiqah tak belajar tasawuf, sama juga tempang lah. Dia tak pedulikan khusyuk, yang penting dia semayang. Dia tak pedulikan apa ni tata cara dia, rapatkan sah macam mana. Kenapa? Hanya tagah dia belajar tasawuf, yang penting semayang tu. Sebab hati kita tu sampai tu dah. Tuan-tuan, itu bukan cara dia. Tuan-tuan kalau dah sampai ke tahap gunung, dan ni orang tasawuf. Keluarlah adik-beradik jangan kacau. Dan ni orang tasawuf. Kenapa pula? Dalam kubur kan macam tu kedudukannya, itu dalam kubur. Atasnya lain. Ada kedudukan dia macam mana Nabi buat. Letak kaki belunjuk ke kiblat, kemudian ditinggikan sikit sampai letak itu. Itu semua lagi tak fiqah dah tuan-tuan. Ulama kita bukan buat kerja sebarangan, tapi dia kata apa? Dia geng tuan-tuan. Ya Allah, saya kata kalau saya ada lah, saya kata cuba abang ngereng berapa lama abang boleh tahan. Kita ngereng tuan-tuan baru 3-4 minit pun dah longah tuan-tuan. Ni kalau jenazah tu dia cakap, "Oi, dia dah ponek dah ni." Dia ngereng daripada pukul 11 pagi tuan-tuan, sampailah petang asar anak dia balik tuan-tuan. Dia tunggu anak dia balik setelah siap mandi di hospital tuan-tuan ya. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Punyalah tak faham tuan-tuan apa jadi tuan-tuan, sampai merosakkan apa yang sepatutnya dia buat dengan cara yang baik. Jangan usik. Edan suami, edan orang tasawuf. Tiba datang dia kata cerita tentang seorang ustazah tadi betul tak kira lah kau orang tasawuf kau, edan ustazah dia ngajar dia, dia batu dia ustazah tu. Dia kata ya Allah ustaz logo ustaz, kalau tak nampak Islam tu soal apa tuan-tuan? Menyusahan. Padahal itulah keadaan yang sepatutnya kita lalui tuan-tuan. Maka sebab itulah jangan sampai apa tuan-tuan, terdengar bisikan tu kita lebih bagus daripada orang lain. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Itu sebab ialah tuan-tuan, perangai yang rasa bagus ni apa tuan-tuan? Iaitu perangai orang-orang munafik. Kan? Sebagaimana Allah kata wa idza qila lahum
wa idza qila lahum anu'minu kama amana wa idza qila lahum Allah macam ni ala lupa daripada surah Baqarah itu tuan-tuan ya. Dia sebab apa tuan-tuan? Sebab susunan itu tuan-tuan lebih kurang sama ayat itu tuan-tuan ya. Apa dikatakan oleh Allah? Wa idza qila lahum aminu kama. Betul. Aminu kama amanan nas. Kan? Dikata apa? Dikatakan kepada orang munafik tu siapa? Nabi kata, berimanlah sebagaimana manusia ni beriman. Siapa manusia tu? Sahabat-sahabat Nabi. Sebab sahabat-sahabat Nabi orang yang dah diberi petunjuk. Maka apa dia kata? Anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kita takkan beriman macam mana orang-orang bodoh tu beriman. Ni orang munafik ni tuan-tuan ya. Tu bahaya tuan-tuan kalau tuan-tuan cakap macam tu. Seolah apa tuan-tuan? Sahabat-sahabat yang ikut Nabi beriman tu apa dia tuan-tuan? Orang bodoh. Amanas sufaha. Sebab kita ni ada cara kita sendiri. Kita tak main ikut yang Muhammad tu. Ada niat, ada panduan adat ada niat. Tak tuan-tuan. Itu bukan cara tuan-tuan. Kenapa? Sebab ikut Nabi tu yang paling betul. Kan? Bila dia khabar kita tak beriman macam bodoh orang bodoh tu, maka Allah ni jawab, ala innahum humus sufaha. Sebenarnya yang bodoh tu dia orang. Tu sebab kalau tuan-tuan ingat, syarat penerimaan ibadah tu dua ya. Apa dia? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mesti ikut Nabi. Tak ikut Nabi, Allah tak terima tuan-tuan ya. Tetapi apa? Allah kata, walakin la ya'lamun. Tetapi apa orang munafik ni, dia ni kau reti apa? Tu yang bahaya tu tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan, panduan tu ulama kata, kalau nak ambil zikir sekalipun, biarlah ada guru-guru. Apa dia? Zikir yang khusus-khusus. Yang umum tak apa. La ilaha illallah silakan. Tapi zikir-zikir khusus-khusus yang terdapat dalam tarikat-tarikat tu, jangan main doang ambil tak. Tapi apa tuan-tuan? Ambillah guru Tuan guru, saya nak amal zikir ni boleh tak? Guru kata boleh. Cara macam ni ambil. Kan? Tu sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan nak buat macam tu apa jadi tuan-tuan? Maka katanya guru-guru kita apa dia akan ada asar kosan pada hati tu. Dia rajin nak buat, dia rajin nak datang. Kenapa tuan-tuan? Sebab bondo tu ada susunan ilmu dia. Baik. Al-Faqih Abu Lais pernah berkata, barang siapa yang memelihara 7 kalimah, maka dia akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun banyaknya laksana buih di lautan. Setelah itu, dia akan merasakan nikmatnya ketaatan dan hidup mahupun matinya akan dipenuhi dengan kebaikan. 7 kalimah itu ialah, yang pertama, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap kali hendak memulakan pekerjaan. Yang kedua, mengucapkan Alhamdulillah pada setiap kali selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bunyi macam senang ni tuan-tuan. Nak mula, Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Buat tak? Kalau buat, macam ni ini kadang-kadang lepas semayang pun lupa dia Alhamdulillah tu tuan-tuan ya. Assalamualaikum. Lupa dia. Itu sebab tuan-tuan, ulama kita meletakkan apa tuan-tuan? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Kan setiap kali lepas kita semayang tu tuan-tuan kan. Nak kata apa tuan-tuan? Sabarlah alhamdulillah tu. Sebab apa? Kita dapat menyembah Allah itu yang menjadikan kita tu dan tak syirik. Tu kan ayat surah yang terakhir tuan-tuan ya. Sebelum surah Kahfi itu tuan-tuan. Apa namanya? Surah Maryam. Apa surah itu tuan-tuan ya? Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Seolah-olah kita ni kadang-kadang jangan lupa di atas perkara tu tuan-tuan. Walau bukan wajib pun. Sampaikan saya dengar ada seorang guru tadi kata, kadang-kadang kita ni sampai bondo nikmat pun kita lupa. Apa dia? Makan. Lupa lah berhamillah. Buang air. Lupa lah berhamillah. Berjimat pun lupa lah berhamillah tu. Itu subhanallah. Dia kata, ya Allah, mana kata ada ustaz-ustaz kita ni, guru-guru kita ni yang cukup prihatin tuan-tuan. Maka bondo tu lah yang nak diketangahan tuan-tuan. Pek makan ikan bawang, ikan batin, lupa dia. Makan mak sadap tu lah habis tak ada lah alhamdulillah kan sahabat buat tu tuan-tuan dia. Tu sebab kalau orang tu dapat buat 7 ni baru 2 ni apa jadi tuan-tuan? Nikmatnya buat taat tu, nikmatnya hidup mati pun apa tuan-tuan? Baik. Yang ketiga apa dia? Mengucapkan astaghfirullah setiap kali melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengar tu.
Bondo yang tak ada manfaat, bila kita buat apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim. Bondo yang tak ada manfaat. Apa kau jual? Mengangur depan TV tak ambil apa-apa tuan-tuan. Kalau nengok tilawah Quran, okey. Mengangur. Saya kadang-kadang pun, yelah kita pun ada ramai nengok-nengok tuan-tuan kan. Bila dah balik-balik kan tengok telefon. Nengok tu kan ada apa-apa pun. Tengok orang nyanyi, tengok orang ambil lawak. Tuan-tuan sebenarnya, astagfirullah. Apalah kau jual dia ni? Patut macam tu tuan-tuan. Tapi dah kita biasa benda tu. Kenapa? Sekali-sekali takkanlah salah. Bukan kira salah tu. Kira apa tuan-tuan? Bondo tak ada manfaat. Apa nak buat? Sulam dia. Ni ulama kata sulam. Astaghfirullahalazim. Walaupun bondo tu tak mendatangkan dosa. Kenapa tuan-tuan? Sebab yang kita tengok tu bukanlah orang dah aurat. Bukanlah bondo yang buruk pun. Cuma apa? Bondo yang menjadi hibur pada hati tuan-tuan. Maka apa nak buat? Astaghfirullahalazim. Yang keempat, mengucapkan insya-Allah setiap kali berjanji akan melakukan sesuatu pekerjaan. Buat tahu rumah tahlil insya-Allah, datang belum tentu. Tu sedap bunyi tu. Datang belum tentu. Ada joki sampai tuan-tuan. Kenduri banyak minggu ni tuan-tuan. Poning gitu tuan-tuan. Saya pun mana satu lah nak poi ni tuan-tuan. Sebab bila orang kata Ustaz minggu ni kenduri insya-Allah, ada joki sampai kerja banyaklah bang. Kok saya boleh saya poi lah. Sampai kan ada ceramah tu saya lupa tuan-tuan. Elok duduk kat rumah ni baring. Tiba-tiba Ustaz kat no. Kat rumah. Ustaz ceramah aku 10. Tengok jam 10 1 minit. Lah. Apa sah kau tak tipun aku seboleh kan? Dan lupa. Tak apa, kau jap. Mana kan dompet tu dah okey tuan-tuan kan. Borilah pasal 15 minit. InsyaAllah sampai. Kejap lagi saya sampai ya. Belalah lah saya pergi tuan-tuan ya. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan, kadang-kadang bondo tu kadang-kadang kita ni terlupa tuan-tuan. Terlupa. Maka sebab itulah apa tuan-tuan. Ikut dengan insya-Allah. Kemudian kelima, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap kali menghadapi sesuatu yang tidak disenangi. Mana kata apa tuan-tuan? Bondo yang menjadi susah kita ni. Sebutlah la haula wala. La haula wala. Kenapa tuan-tuan? Tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat tuan-tuan ya. Yang keenam, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali ditimpa musibah. Sebut. Supaya apa tuan-tuan? Allah beri ganti tuan-tuan. Dan yang ketujuh, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada waktu siang dan malam. Persoalan berapa kali nak sebut? Tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, bondo yang menjadi arahan umum, banyak mana yang tuan-tuan suka, banyak itulah yang tuan-tuan sebut. Tuan-tuan suka berapa kali? 100, sebut 100 kali. Tuan-tuan suka berapa kali? 1000, sebut 1000 kali. Kenapa? Bondo yang menjadi suka Allah sepatutnya menjadi suka pada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan bilang dengan jumlah satu jumlah, walaupun 10 kali, tapi tuan-tuan buat hari-hari. Pagi 10, petang 10. Walaupun orang kata takkan 10, sikit benar. Dah lah pendek. Tuan-tuan pedulian. Kenapa tuan-tuan? Sebab perkara tu tuan-tuan menjadi kesukaan Allah. Sepatutnya apa tuan-tuan? Menjadi suka kita pula. Berapa kali nak buat? Terpulang pada suka hati kita. Ya, kenapa tuan-tuan? Suka biar dengan suka. Baik. Yang ke-10. 5 kalimah dalam kitab Taurat. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, maktubun fi Taurah khamsatu ahrufin. Innal ghaniyata fil qana'ati wa inna salamata fil uzlati wa inna hurmata fi rafdil syahwati wa inna tamattu'a fil ayami tawilatin wa inna sabra fi ayamin qalilatin. Artinya telah tertulis 5 kalimah demikian dalam kitab Taurat. Yang pertama, sesungguhnya kejayaan itu terdapat pada sifat qanaah. Apa dia? Rasa cukup. Ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan, itu sebab orang yang paling berjaya ni tuan-tuan, orang yang redha terima apa saja. Kan? Setelah dia ni berusaha tuan-tuan, itu nama qanaah tuan-tuan. Tapi kalau malih kerja, mak kerja bangunlah. Pergilah kerja, tak apalah mak apa yang ada. Apa yang ada rumah ni, boreh pun tak ada. Jadilah mak. Yang tu sah tak boleh pakai tu tuan-tuan. Sebab apa? Itu melampau benar qanaah tuan-tuan. Tapi yang kata qanaah tu apa? Apa yang ada tu lah deh. Apa yang ada tu lah deh. Sampaikan tuan-tuan, jemaah-jemaah ni tanyalah Ustaz.
Kalau saya pergi beli baju raya sekarang ni sesuai tak? Sebab apa? Biar dia tak sibuk-sibuk. Tapi bila saya pergi boli ustaz, mahal nak mampu ustaz. Gitu. Habis tu boli tak boli lah, balik lah. Habis tu apa? Pakailah yang dulu. Tu nama kanaah nama. Tapi kalau ada baru, boli. Kata ulama kan. Tapi kalau tak ada, kasut tak boleh nak boli, sampai boleh mengganggu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ulama-ulama kita kata apa tuan-tuan? Ingat. Yang pertama, bila anak dah dikandungkan dalam rahim isteri kan, maka apa nak buat? Menabung untuk akikah. Ini benda-benda sunat tuan-tuan ya. Menabung untuk akikah. Bila dah dokek dengan Ramadan tuan-tuan, apa dia? Menabung pula untuk fitrah. Nama zakat tuan-tuan ya. Dan apabila telah sampai masa dia apa dia tuan-tuan? Menabung untuk wajib haji pula tuan-tuan, buat haji. Kenapa? Sebab setiap benda ni dia ada aliran yang dimudahkan oleh Allah. Jangan anggap tuan-tuan benda tu tak ada apa-apa tuan-tuan. Dan bila sampai masa untuk apa tuan-tuan? Anak tu pergi lebih jauh dalam bidang pendidikan ilmu ni, maka simpanlah duit tuan-tuan. Kenapa? Benda tu pasti Allah akan ganda-ganda tambah tuan-tuan, ganda tambah. Itu sebab orang yang menyimpan duit ni tuan-tuan untuk perkara-perkara tu tuan-tuan, pasti Allah mudahkan. Nama qanaah lah tu. Ni dia tahu tuan-tuan nak bayar zakat fitrah ni. Tetapi apa dia tuan-tuan? Tak pernah pun dia menyimpan tuan-tuan. Dokek-dokek nak Ramadan ni. Dia lantung semua tuan-tuan, habis semua. Dan terbaru ni tuan-tuan, kadar zakat tuan-tuan kan. Zakat harta ni berapa tuan-tuan? Zakat harta berapa sekarang ni? Maknanya memang tak sampai lah duit ke situ tu nama tuan-tuan ya. Kenapa? Tinggi pun nak 26 kan, dokek 26, 25 ke 26 kan. Mana kata apa tuan-tuan? Tinggi dia punya nisab, kadar nisab dia tuan-tuan ya. Maka sebab itulah tuan-tuan bila tinggi kadar nisab ni tuan-tuan, takut tak ada orang bayar zakat. Kan? Dan pun orang tertanya-tanya, Ustaz, kalau kita makan boreh sekarang ni RM30 Ustaz, berapalah zakat fitrah? Saya pun tak tahu, tunggulah pengumuman daripada apa yang khususnya zakat fitrah lah tuan-tuan ya. Berapa? Wallahu alam. Sebab apa? Sebelum ni zaman boreh-boreh banyak-banyak ni tuan-tuan, yang RM30 ni basmati ya tuan-tuan ya. Kan? Yang boreh-boreh kita ni yang 10% hancur ni RM15. Macam itulah maksud dia tuan-tuan ya. 10 kilo RM15. Tuan-tuan kan? Sekarang ni boreh hancur tu tak ada. Sebab apa? Plastik dia tukar tuan-tuan. Plastik itu tukar tu. Tapi boreh tu 20 lebih ke RM30 tuan-tuan. Saya pun kata saya pun tak tahu, tunggu je lah. Sebab apa? Sebab kita nak nunggu juga pengumuman berapa kadar zakat fitrah setiap negeri untuk tahun ni, termasuk Negeri Sembilan ni tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita nyimpan lah. Kalau tinggi besok boleh bayar. Kan? Kalau rendah besok tuan-tuan, apa yang mampu kita bayar dulu tuan-tuan. Supaya apa? Ada yang lain-lain yang Allah Ta'ala akan beri tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa? Kita menjadi orang yang sentiasa rasa cukup. Yang kedua, sesungguhnya keselamatan itu terdapat pada uzlah, yakni mengasingkan diri. Selamat apa ni tuan-tuan? Iaitu selamat daripada kotor hati. Satu. Selamat daripada apa tuan-tuan? Kotor hati. Sebab tadi kita dengar ni, kalau hati tu kotor, koreh tuan-tuan ya. Tu bagi kita tak nak perkara-perkara yang tak ada faedah tu mengotorkan hati kita. Maka bila tuan-tuan, uzlah. Uzlah ni untuk apa? Kalau zaman Nabi lu, tafakkur wa tadhakkur kan. Jadi apa jadi kali ni tuan-tuan? Kita uzlah ni supaya apa? Kita tak terkena penyakit-penyakit yang ada sekarang ni. Apa dia? Terlalu cinta bona pada harta. Sebab saya lah tuan-tuan kan, bila 2-3 minggu ni tuan-tuan kan, sebab saya memang tertarik dengan apa yang disebut oleh ustaz-ustaz kita lah tuan-tuan kan. Kebetulan saya duduk di Seremban tu tuan-tuan kan, 4 hari baru-baru ni ada mesyuarat dan sebagainya. Kuliah Jumaat tu tuan-tuan, ustaz tu cerita berkaitan dengan apa tuan-tuan tu? Harta faraid, pembahagian harta pusaka kan. Maka dia kata apa tuan-tuan? Manusia ni ada 2 harta. Satu harta ada geran, satu tak ada geran. Yang ada geran ni apa dia tuan-tuan? Tabung gaji, tanah, kereta, ASB, itu semua ada geran tuan-tuan. Tapi yang tak ada geran ni apa dia tuan-tuan? Barang komeh, ayam itik comin mato tuan-tuan ya. Yang 13,000 tu tuan-tuan kan. Dia cakap apa? Ya Allah, ada orang macam tu tuan-tuan, banyak kotor tuan-tuan kan. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan? Orang yang bergeran agih, yang tak bergeran ni tuan-tuan, tak dia agih tuan-tuan. Contoh dia kata ada seorang Pak Haji tu dapat kotor, apa jadi tuan-tuan? Berapa ni bini dia meninggal, barang kami bini semua dia ambil balik. Maka bila dia ambil balik tuan-tuan,
dia tu sebenarnya apa tuan-tuan? Mengambil hak orang mati tu tuan-tuan yang sepatut menjadi dalam harta agihan pusaka. Faraid. Berapa jumlah barang khamis tu tuan-tuan? 20,000 tuan-tuan, 20,000. Maka tuan-tuan, bila dia belajar faraid tu kata, upaya salah pula, tak boleh ambil. Sebab apa tuan-tuan? Harta yang si mati tinggalkan tu termasuk harta yang wajib diagihkan dalam faraid. Ingat dia kata apa? Membahagikan secara faraid tu wajib. Menerima tak wajib. Itu yang saya kata tuan-tuan. Ni antara bodoh yang kita dah selalu belajar kan. Rupa-rupa tuan-tuan, ustaz tu kata, kenapa Haji ambil balik? Dia kata sebab saya yang mau bagi ke Hajah tu. Memanglah kau bori, tapi bori tu akad apa? Apa akad Ada bori akad Omeh dan bori kat kau, kalau dan mati kau punya. Kalau kau mati dan ambil balik. Ada tak akad macam tu? Tak ada. Biasa bagi apa? Bagi hadiah. Bila hadiah apa jadi tuan-tuan? Milik orang yang dapat tu. Bila dia dapat, dia punyalah. Tapi kalau akad, barang komehnya, kalau dan mati kau punya. Tapi kalau kau mati dan ambil balik, apa jadi? Malam tadi pokap bantal dia mati tuan-tuan kan? Senang dan punya apa aja. Tapi tak ada orang ambil macam tu lah. Sebab apa? Sebab akad tu akad hadiah. Maka bila dia jadi macam tu, apa jadi tuan-tuan? Dia ambil balik duit apa ameh tu, sebab dia kahwin baru, dia bagi kat orang rumah baru itu. Terpaksa ambil balik. Buruk siku tak? Tak. Dia tak buruk siku. Kenapa? Sebab dia bagi tu orang punya. Dia dah tahu. Maka bila dia ambil, dia jadikan dalam bentuk duit, dia agihkan. Anaknya ada 3 orang. Apa jadi tuan-tuan? Dia bagi 5,000 seorang, termasuk dia. Habis 5,000, rupa-rupa pembahagian sama rata macam tu, hukum dia haram. Hukum dia haram. Sebab apa? Dia kena agih secara faraid. Apa dia? Ayah 1/4. Betul lah 5,000 tu. Anak perempuan 1 bahagian. Anak lelaki 2 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian 3,5. 2 orang 3,5, 3,5. Anak lelaki 7,5. 7,500. Maka tuan-tuan apa nak buat? Ustaz tu cadangkan. Ambil balik daripada akak yang sulung tadi tu 1,500. Akak yang kedua bagi dekat adik lelaki tu. Kau nak bagi dulu secara faraid. Sebab apa? Agih faraid tu wajib. Terima tak wajib. Maka bila anak lelaki tu dapat, banyak bona ni berilah Kak Long sama Kak Ngah tu 5,000. Yang tu boleh. Tapi kalau agih sama rata tu, apa jadi tuan-tuan? Agihan tu haram hukum. Kenapa? Menolak apa yang telah Allah agihkan, kerana apa yang Allah agihkan tu betul. Paling betul. Paling bona. Paling berkat. Maka tuan-tuan, kena agih dululah ya. Tiba-tiba dia terima, dia ambil ontok ya. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh nak cakap apa sebab dia ada hak. Tapi kalau dia ambil, banyak ni. Dan pun tak nak jaga mak, kau ambil lah ni. Itu yang paling baik tuan-tuan. Tu sebab kita kata bahawa apa tuan-tuan, di atas perkara-perkara tu, tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan yang dapat harta pusaka ni adik-beradik, tuan-tuan duduk daripada dalam rahim mak yang sama. Minum susu mak yang sama, duduk rumah yang sama, pernah mandi bilik air yang sama, kongsi tawel yang sama, tidur bantal yang sama, selimut yang sama. Takkanlah togah dek rotor tu tuan-tuan boleh bergaduh adik-adik macam tu. Pegang perkara tu tuan-tuan. Maka kalau tuan-tuan masih ada sifat sayang dunia tu, maksud kata apa? Tuan-tuan ni kena uzlah lah tuan-tuan ni. Biar jangan hati tuan-tuan ni kotor. Mana kalau tuan-tuan orang yang ada hati yang bersih, apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan takkan rasa nak buruk dengan keadaan begitu. Yang ketiga, sesungguhnya kehormatan itu terdapat kepada pengendalian hawa nafsu. Orang yang paling dapat jaga hawa nafsu, orang tu yang paling baik. Yang keempat, sesungguhnya kenikmatan hidup itu terdapat pada kehidupan yang panjang. Apa dia? Akhirat atau di dalam syurga. Itu sebab tuan-tuan, ambil hidup yang kekal. Apa dia? Akhirat. Jangan ambil yang dunia ni. Yang dunia ni sikit bona tuan-tuan. 60, 70, 80, 90, 100 itu je lah. Tapi akhirat ni selama-lama tuan-tuan. Selama-lama. Dan yang kelima, sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan itu hanya pada hari-hari pendek. Iaitu apa dia tuan-tuan? Hidup atas dunia. Usah pendek tuan-tuan ya. Apa tanda pendek? Lah, dia nak puasa dah. Lah, dia nak rayu. Dia kan. Selangsi tak sampai buat. Contohlah tuan-tuan ya. Kenapa? Usah pendek tuan-tuan. Usah pendek. Dan tanyalah apa ni abang kita dah. Anak yang baru masuk MRSM. Dah godang dah. Dah nak ambil SPM dah. Tuan-tuan, padahal baru. Kenapa tuan-tuan? Hidup dunia ni pendek bona tuan-tuan. Jadi jangan robot bona.
Rambutlah yang panjang tu apa dia? Biar boleh pergi semayang berjamaah, biar boleh pergi buat umrah selalu, biar boleh sedekah banyak, biar boleh simpan harta, boleh bayar zakat selalu. Kenapa? Itu untuk hidup yang panjang, nama dia akhirat. Biarlah boleh banyak zikir lama banyak. Kenapa tuan-tuan? Itu untuk akhirat, bukan untuk hidup dunia semata-mata. Tapi yakin percaya, kita buat kerja akhirat, kerja dunia ni Allah mudahkan. Yang tu yang kita nak tuan-tuan ya. Kita tak nak kita sibuk benar dengan dunia sampai kerja akhirat pun Allah susahkan. Apa dia? Tak pernah datang masjid jemaah tuan-tuan. Tak pernah dengar kuliah, tak pernah duduk belajar ilmu sampai jahil Allah tuan-tuan. Yang itulah nama kabut bondo yang sekejap sampai apa tuan-tuan? Bondo akhirat ni dia tak dapat apa-apa. Tapi yakin percaya, kita buat kerja akhirat, Allah mudahkan kerja dunia. Mudah-mudahan Allah beri kita syurga ni tuan-tuan. Amin. Ada soalan nak nanya tuan-tuan? Ada soalan nak nanya? Baik, silakan Mak Ku. Kebetulan ada saya buat buka hari kedua lah haji, haji. Baik. Adik dia baru nak pergi haji lah dengan dia ni. Dah meninggal. Sebulan. Dia tak ada ni buat badan haji untuk adik dia. Okey, dia dah pernah pergi haji belum adik tu? Tak payah. Dia dah 2 kali lah. Tak perlu. Tak ada, maknanya dia nak buat adik dia ni tak pernah dia ni. Kalau adik tak nak pergi boleh lah. Yang meninggal ni. Yo. Jadi dia nak buatkan badan haji untuk adik dia ni. Boleh. Boleh kan? Tak ada masalah. Tak payah ustaz lain buat badan Tak payah. dia. Tak payah. Dia memang dapat peluang nak pergi haji kali kedua. Jadi maksud cakap dengan dia, sebenarnya tak perlu. Yo. Dia ustaz lain dia kena bayar. Yo. Lebih baik kau pergi atas niat untuk badal buat. Lagi baik. Baik. Buat semua sama kan. Apa tu pun haji yang kita buat tu. Hanya Niat kita dah berhaji untuk adik dia. itu je kan. Yo saya. Jadi apa yang kita kata betul. Betul tu Mak Ku. Sebab dia dah pernah pergi haji. Melainkan kalau haji yang kedua ni dia nazar. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia memang dapat giliran, oi itu joki besar, apa nak buat? Buat untuk adik tadi. Sebab tabung haji ni pun dia mana yang kali kedua dan lebih tu 33,000 ke 35,000 kan orang akan bayar. Orang akan bayar. Sebab nak Sebab nak bonus. Tu sebab betul apa yang disebut tu. Sebab kena tanya kalau dia tak ada bukan nazar, dia niat. Alhamdulillah. Buat lebih baik. itulah dia kata dia dah terfikir nak bagi Ustaz Kamal kan buat. Ya saya. Tapi dia kata satu mana dia macam tunggu dulu. Tapi kebetulan tadi dia jumpa dengan dia beritahu dia dapat buat haji kali kedua. Alhamdulillah. Lepas tu maka cakap macam Ustaz cakap lah. Yo. Betul sangat tu. Sebab apa? Kita pasti. Yang badal-badal ni kan kita banyak cerita sebenarnya. Yang tu yang saya kadang-kadang kalau saya cerita kan marah geng-geng travel ni mau saya kan. Tapi kita kata orang apa? Atas perkara tu kalau kita mampu buat kan, kita buat lah. Kan. Tapi kalau tak mampu, mana kata memang kita pun tak pernah pergi haji, lebih baik kita upah haji untuk lain. Tapi maksud dia suruh dia tanya juga nak kahwin kan. Yo. Mungkin cakap info perempuan itu tak betul kan. Itu yang paling baik. Mudah-mudahan. Ada soalan lagi nak tanya, silakan aja.